Menurut perkara 32 dan 33, Perlembagaan Persekutuan Kepala Utama Negara bagi Malaysia adalah bergelar Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Baginda dipilih secara rahsia oleh Majlis Raja-Raja untuk jangka masa 5 tahun dan menduduki tangga teratas hierarki kuasa pemerintahan Persekutuan Malaysia. Selepas kemerdekaan, seramai 9 orang Yang di-Pertuan Agong telah dilantik. Kini giliran kembali semula kepada Paduka Seri Tuanku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Jaafar, Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman, yang akan dilantik sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-10. Satu majlis tahlil dan doa selamat anjuran kerajaan negeri telah diadakan di Masjid Negeri Seremban bagi menandakan kesyukuran di atas pelantikan Baginda. Keesokan harinya bertempat di Balai Rong Seri Istana Seri Menanti Kuala Pilah telah diadakan istiadat menyerah watikah dan melepas jawatan serta melantik pemangku Yang di-Pertuan Besar selama tempoh 5 tahun. Ananda sulung Baginda Paduka Yang Mulia Tunku Laksmana Tunku Naqiyuddin telah dilantik memegang tampuk pemerintahan Negeri Sembilan bagi tempoh tersebut. Datuk Penghulu Balai, Datuk Bentara Dalam Tuan Haji Ibrahim bin Ali memohon dari Baginda untuk memulakan istiadat. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun. Sebah Patik mohon diampun. Patik dengan penuh ta'azimnya merapat sembah, memohon titah berkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk mengizinkan Patik memulakan istiadat penyerahan watikah oleh ke bawah duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus kepada Yang Amat Mulia Pemangku Raja. Ampun Tuanku. Berikutnya, Baginda menyampaikan titah ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta dengan sukacitanya maklumkan bahawa beta telah dipilih oleh Majlis Raja-Raja mengikut Perlembagaan Persekutuan bagi menjalankan tugas-tugas dan kewajipan sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang ke-10. Pelantikan ini akan mula berkuat kuasa pada 26 hari bulan April 1994 sehingga 25 hari bulan April 1999 insya-Allah. Oleh yang demikian, itu beta adalah dikehendaki menurut perkara 12 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 untuk melantik seorang pemangku Yang di-Pertuan Besar ataupun jemaah pemangku Yang di-Pertuan Besar bagi menjalankan tugas-tugas dan kewajipan beta
sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan selama tempoh beta menjalankan tugas-tugas dan kewajipan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Maka dengan itu, beta pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi kepada beta di bawah perkara 12 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan yang tersebut itu, dan setelah berbincang dengan Datuk-Datuk Undang yang 4, melantik anak-anak beta yang amat mulia Tengku Laksmana Nakiyuddin Ibni Tuanku Jaafar sebagai pemangku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan mulai 26 hari bulan April 1994 dan bergelar Paduka Sri pemangku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Menurut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 serta Undang-Undang Negara. Dan bagi pengetahuan umum, gelaran bagi isteri pemangku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ialah Paduka Yang Mulia Tengku Puan Muda. Beta juga berdoa agar pemimpin-pemimpin negeri ini dan sekalian rakyat mendapat rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan berada di dalam keadaan aman dan makmur. Dengan ini, bagi maksud dan tujuan pelantikan ini, beta dengan sukacitanya mengurniakan watika pelantikan pemangku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan kepada Yang Amat Mulia Tengku Laksmana Nakiyuddin Ibni Tuanku Jaafar. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paduka Yang Mulia Tunku Laksmana Tunku Nakiyuddin kemudiannya menerima watikah pelantikan dan seterusnya menyampaikan ucapan memegang jawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Bahawasanya Patik Tengku Laksmana Nakiyuddin Ibni Tuanku Jaafar yang telah dilantik menjadi pemangku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, dengan ini berikrar bahawa Patik dengan sesungguh dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan berikrar bahawa Patik pada menjalankan tugas-tugas, kewajipan dan tanggungan yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan ke atas Patik sebagai pemangku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan akan dengan adilnya menjalankan pemerintahan bagi Negeri Sembilan dengan mengikut sebagaimana undang-undang dan perlembagaan Negeri Sembilan. Patik juga berikrar dan mengaku dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya akan memelihara pada setiap masa agama Islam, adat istiadat dan berdiri tetap di atas pemerintahan yang adil dan aman di dalam negeri. Istiadat diakhiri dengan bacaan doa selamat oleh Sahibus Samahah Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Datuk Haji Muhammad Murtaza bin Haji Ahmad. وصلوا وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلوا وسلم على سيدنا محمد في العالم الدين وصلوا وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا
وهداتنا إمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك ya arhamar rahimin. Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, sesungguhnya kami mengucapkan segala pujian dan kesyukuran. Kau jadikan peristiwa keberangkatan Peluka Seri Tuanku yang Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Ja'far almarhum, Tuanku Abdul Rahman dan Peluka Seri Tuanku Ampan Najihah binti almarhum Tuanku Burhanuddin di majlis isti'dad penyerahan watikah kepada Peluka yang mulia Tuanku Laksmana Tuanku Luqiyuddin Ibni Tuanku Ja'far Al-Haj, penuh keredaan dunia akhirat. Ya Allah ya wasi'al maghfirah, kami mohon semoga Allah memberikan taufik dan hidayat dan mendapat kekuatan seiring sekata dengan pimpin-pimpin yang ada bagi membangun Negeri Sembilan, khasnya negara Syiamnya, dalam mencapai cita-cita awasan 2020. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bertempat di Olsen Kelana Resort, satu jamuan perpisahan untuk Paduka Seri Tuanku yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Ja'far, Ibni almarhum Tuanku Abdul Rahman dan Tuanku Najihah binti almarhum Tunku Besar Burhanuddin telah diadakan. Pada malam tersebut, tarian kebudayaan Negeri Sembilan turut dipersembahkan. Pada 26 April 1994, dengan restu dan doa selamat, baginda berdua melangkahkan duli dari Istana Seri Menanti menuju ke Kuala Lumpur untuk menjalankan amanah Kerajaan Malaysia sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong yang ke-10. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ja'far Ibni almarhum Tuanku Abdul Rahman telah dilahirkan di Bandar Diraja Kelang, Selangor pada tanggal 19 Julai 1922. Baginda merupakan putera kedua kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pertama, almarhum Tuanku Abdul Rahman. Pada 18 April 1967, Baginda telah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, menggantikan kekanda Baginda, Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Munawir Yang Mangkat. Baginda dipertemukan jodoh dengan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Najihah binti almarhum Tunku Besar Burhanuddin pada 8 Ogos 1943. Baginda berdua telah dikurniakan 3 orang putera dan 3 orang puteri. Bertempat di Padang Majlis Perbandaran Seremban, istiadat memeriksa kawalan kehormatan dan menerima tabik telah diadakan. Baginda seterusnya berkenan memeriksa kawalan kehormatan dengan diiringi pancaragam Angkatan Tentera. Sekali lagi doa restu dipohon oleh segenap lapisan rakyat
agar baginda beroleh kesejahteraan semasa memegang jawatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-10. Pengalaman semasa memegang jawatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong amat berguna dan akan bermanfaat apabila baginda kembali semula memerintah Negeri Sembilan. Sepanjang perjalanan ke stesen kereta api Seremban, kanak-kanak sekolah mengibarkan bendera serta melaungkan laungan Daulat Tuanku bagi mengiringi keberangkatan baginda. Baginda berdua kemudiannya menaiki kos diraja dan disertai oleh kerabat-kerabat diraja Negeri Sembilan dan orang kenamaan lainnya. Seri Paduka Baginda Tuanku Jaafar mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Seri Menanti dari tahun 1928 hingga 1933 dan melanjutkan pelajaran ke Kolej Melayu Kuala Kangsar, Raffles College di Singapura, tetapi tergendala apabila Perang Dunia Kedua berlaku. Baginda memperolehi ijazah undang-undang dari University Nottingham, United Kingdom, ijazah ekonomi dari University Oxford, Balliol College dan kursus Sains Politik dan Bahasa Perancis di London School of Economics. Jawatan kerajaan yang pernah disandang oleh baginda bermula dengan penolong setiausaha Kerajaan Negeri Perak, penolong pegawai daerah Parit Perak, pegawai daerah Jempol, kuasa usaha Tanah Melayu di Washington DC, Amerika Syarikat, setiausaha pertama Suruhanjaya Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, setiausaha pertama di Suruhanjaya Tinggi Malaysia dan penolong Pesuruhjaya Tinggi Malaysia di London. Baginda juga pernah dilantik sebagai Duta Malaysia ke Republik Arab Bersatu dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Nigeria dan Ghana. Tetapi telah meletak jawatan dalam kerajaan setelah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan pada 18 April 1967. Sambutan meriah turut diberikan setibanya baginda berdua di stesen kereta api Kuala Lumpur. Rakyat berpusu-pusu datang untuk melihat lebih dekat lagi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang baru. Seri Paduka Payung Negara, memerintah Malaysia negara tercinta, disanjung dihormati rakyat jelata, malahan terkenal di arena antarabangsa. Lambaian tangan bendera dikibarkan, Daulat Tuanku diteriakkan. Raja dan rakyat lambang kemesraan, kekal dan sejahtera dalam pemerintahan.